Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizul Azili Ahmad. Hari ini saya nak berkongsi kenapa kita tidak perlu membeli harta tanah yang mahal dan apa definisi harta tanah yang mahal. Orang selalu tanya, yang selalu orang tanya ialah apa itu harta tanah yang mahal dan sebagainya. Saya bagi poin nombor satu. Harta tanah yang mahal ni, ciri dia yang pertama ialah harta tanah tersebut dia telan gaji kita lebih daripada 35%. Maksud dia apa? Katalah gaji kita ni 3,000 contohnya, mana dia 35% daripada 3,000 tersebut dia dah telan gaji kita, mana dia harta tanah tu harta tanah yang mahal. Tapi tak ada rumah yang murah. Okey. Ada beberapa ciri untuk kita tengok harta tanah ni. Nombor satu, kita kena cari rumah. Rumah ni ada 3 cara nak membeli. Nombor satu, beli daripada pasaran undercon. Maksud dia rumah yang dibuat oleh pemaju. Itu kita sebut sebagai harta tanah yang undercon. Dan kita selalu jumpa harta tanah ni lah yang kita nampak mahal dan sebagainya. Yang kedua adalah pasaran subsale. Subsale ni apa? Selalu orang tanya, subsale ni apa? Bahasa yang betul adalah pasaran sekunder. Sekunder ni maknanya pasaran yang kedua, ataupun disebut sebagai rumah terpakai lah. Paling mudah untuk faham adalah rumah terpakai. Makna dia Faizal dah beli rumah, Ehsan dah beli rumah, dia orang tak suka dah rumah tu, so dia orang nak jual dekat orang lain, maka rumah tersebut saya pula beli, makna rumah terpakai. Rumah-rumah ini berada di dalam pasaran dan biasanya rumah-rumah begini dia harga dia 20%, 30% lebih rendah daripada rumah yang baru tadi. Dan hari kali yang ketiga ialah rumah daripada pasaran lelong. Pasaran lelong ni dia kena ada trik sikit, yang mana harta tanah ni tidak mampu dibayar, dibiayai, akhirnya terlelong dan biasanya kita akan beli. So harta tanah terlelong ni bagusnya biasanya dia berada di bawah harga pasaran, lebih murah dan biasanya lebih murah daripada dua harta tanah yang terawal tadi. Itu disebut sebagai harta tanah lelong. Maka kenapa kita tak perlu beli harta tanah yang mahal itu? Sebab kita masih lagi ada banyak pilihan-pilihan harta tanah yang boleh dapat pada harga yang sesuai dengan gaji kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu pesan, kalau orang kata kawasan kita orang ni tak ada rumah yang murah, okey, buat begini. Nombor satu, saya selalu pesan, kita ni adalah orang yang sangat selesa. Selesa ni maksud dia apa? Kalau hari ni kita pergi kerja daripada A ke B, 5 tahun lepas A ke B saja laluan kita ke pejabat. Perasan ataupun tidak? So kita, kalau katalah kita nak, laluan kita tu adalah kawasan yang prime, mahal dan sebagainya, cuba belajar buat begini. Nombor satu, buka Google Map, start lihat dalam Google Map tersebut ada tak kawasan-kawasan baru yang kita boleh sampai juga ke pejabat kita dalam Google Map tu. So kita akan teroka kawasan-kawasan baru, perumahan-perumahan baru yang mana dia akan membantu menemukan kita bahawa ada harta tanah yang sebenarnya murah, yang tidak terlalu mahal ataupun yang mampu kita beli, tetapi kita tetap sampai ke pejabat dalam masa kurang daripada 1 jam. Saya selalu pesan gitu. Jangan beli kawasan kediaman yang travel balik daripada pejabat sampai lebih daripada 1 jam. Dia adalah tempoh perjalanan yang tidak ekonomi lah untuk kita. Poin yang ketiga, saya nak berkongsi begini, kenapa saya tak galakkan membeli harta tanah yang mahal. Nombor tiga, yang ketiga begini, kita kena ingat harta tanah ni pun dia ada harga ceiling ataupun harga min dia. Dia tidak akan naik sampai melepasi harga tersebut. Sebab apa? Harta tanah dia equivalent kepada dua benda. Satu, jumlah pekerjaan di kawasan tersebut. Kalau ada banyak orang bekerja dekat kawasan tersebut, permintaan harta tanah akan tinggi. Yang kedua, harta tanah akan dipengaruhi oleh kelulusan bank. Biasanya kalau bank mudah luluskan loan orang, mana ramai orang beli harta tanah, mana dia harta tanah akan terus berjalan dan sebagainya. So kita nak beli harta tanah, kita kena faham gini. Kita kena beli harta tanah yang kita tahu harga dia maksimum berapa dia boleh pergi. Contoh, saya ambil contoh, ada harta tanah rumah yang bertingkat, dia tak akan pergi sampai harga berjuta, 1 juta, 2 juta dan sebagainya, dia tak akan pergi begitu berbanding dengan rumah landed. Kalau kita beli satu harta tanah pun harga dia sampai 500,000, 700,000 dan sebagainya, berapa harga maksimum yang dia boleh pergi? Dia pasti ada harga ceiling dia. Satu. Yang kedua ialah saya tak galakkan kita spend duit, peruntukkan duit yang terlalu banyak untuk membeli harta tanah yang mahal. Kerana apa? Terutama jenis harta tanah yang strata ni, yang bertingkat. Kerana apa? Penggunaan tanah di Malaysia ini belum lagi sampai tahap kebijaksanaan dia tinggi. Apa maksud dia kebijaksanaan tinggi? Hari ni apartmen kita katalah harga 700,000, kita jangkakan akan naik 800-900,000. Tiba-tiba apartmen sebelah ni naik yang baru, lebih besar, lebih luas, lebih modern design dia dan harga lebih murah. Agak-agak orang akan duduk lagi tak dekat apartmen kita? Tidak. Ada banyak berlaku apartmen yang orang pernah beli pada harga 700,000, ketika naik apartmen baru yang lebih fasiliti, yang lebih bagus, yang lebih baik, maka harta tanah ini akan mula melalui penurunan harga. Sebab itulah saya tak galakkan
kita beli harta tanah yang mahal dengan cara yang tidak betul. So kita kena faham, nombor satu, min gaji kita. Gaji kita ni berapa? Kita akan tahu gaji kita kali dengan 12, gaji tahunan darab dengan 6.5, maknanya kita tahu harga harta tanah yang sesuai. So pesan saya, dalam keadaan ekonomi yang sangat perlahan ini, jangan beli harta tanah yang terlalu mahal. Faham kedudukan gaji kita. Kita kena tahu apa peluang yang kita ada dengan gaji kita untuk beli harta tanah jenis apa yang paling sesuai untuk kita. Itu saja perkongsian kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz?